Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15. Kita sampai pada muka surat yang ke-88. Kita masuk kepada tajuk ataupun masalah yang ke-126. Kita akan membacakan pada malam ini tentang beberapa darjat anak-anak Adam. Terbahagi kepada beberapa darjat ataupun beberapa kedudukan. Masalah anak Adam yang diperanakkan dia mukmin sampai matinya di dalam keadaan mukmin. Kita baca dah dulu orang-orang yang pertama sekali ialah orang yang lahir dalam keadaan Islam, beriman dan mati pun dalam keadaan beriman. Ini darjat yang pertama. Itulah orang yang terbilang di dalam darjat yang pertama manakala hidup ia cara mukmin yang menyempurnakan kemahuan iman dan Islam, dan dia mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah dan menjauhi segala yang ditegah oleh Allah. Ini kedudukan nombor satu. Yang lahirnya Islam, hidupnya cara Islam dan menjauhi segala larangan Allah serta melaksanakan segala perintah Allah. Dan jika hidup ia dalam mukmin sekira-kira percaya kepada Allah dan Rasul, dan percaya pada firman Allah dan sabda Rasulnya, dan tiada menjunjung sebagai perintah yang disuruh oleh Allah dan menjauhi segala tegahnya, dan demikianlah sampai matinya dalam keadaan beriman seperti yang disebutkan dalam bab yang tersebut, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, seperti dalam masalah 125 tadi, iaitu setengah daripada anak Adam itu orang yang diperanakkan dia hal keadaannya mukmin kerana dua mak bapaknya saja mukmin, atau seorang daripada keduanya mukmin kemudian hidup ia dalam keadaan beriman dan mati ia dalam keadaan beriman, ialah setengah daripada orang yang berbahagia akan sebagai yang tiada masuk di dalam darjat mukmin yang kamil. Dalam kategori ini pun ada dua. Kategori yang pertama ini iaitu orang yang hidup dalam Islam, mati dalam Islam. Lahirnya Islam, hidupnya Islam, matinya Islam. Kalau dia orang yang taat kepada Allah, kalau dia orang yang menjunjung perintah Allah, orang ni ialah orang yang kamil, yang sempurna imannya. Tetapi dalam tu juga ada juga kategori yang kedua. Islam mak bapak dia, maka dia pun Islam. Tetapi cara hidupnya tidak Islam. Cara hidupnya tidak menjunjung perintah Allah. Tetapi matinya dalam Islam juga. Maka orang yang macam ni tiada termasuk dalam darjat mukmin yang sempurna. Jadi bab yang pertama ni ataupun darjat yang pertama ni ialah orang yang hidupnya Islam, lahirnya Islam, matinya Islam. Ini darjat nombor satu. Dalam itu pula ada darjat nombor dua, hidupnya Islam, lahirnya Islam, hidupnya Islam, mati pun Islam tapi tak taat. Tak taat kepada Allah. Orang ni mati dalam keadaan tidak taat kepada Allah, Islam juga dia, tetapi dalam keadaan yang tidak mempunyai iman yang sempurna. Ini darjat yang pertama. Dalam darjat yang pertama ini ada dua bab ataupun ada dua bahagian. Satu yang iman sempurna, yang taat pada Allah, yang menjauhi segala larangan Allah. Yang kedua ialah iman yang tidak sempurna, iaitu Islam saja. Mak bapak saja Islam, dia pun Islam, tapi sembahyang pun tidak, puasa pun tidak, mati pun Islam. Maka orang ni imannya tidak sempurna. Di mana tempatnya ustaz? Wallahu a'lam. Mana tempat dia di hari kiamat? Wallahu a'lam. Itu terpulang pada Allah, di bawah rahmat Tuhan. Kita tak boleh nak menentukan dia di neraka ke, dia kena seksa ke, sebab dia Islam. Sebab kita baca dalam hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kata-katanya la ilaha illallah, masuk syurga. Jadi dah Allah kata masuk syurga, masuk syurga lah. Macam mana ustaz dia tak sembahyang ataupun sat-sat sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang? Itu rahmat Tuhan, kita tak tahu. Baik, itu yang kedua. Nabi bersabda,
Wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Yang kedua, setengah daripada anak Adam itu lahirnya dalam keadaan kafir. Sebab mak bapak kafir. Wa yahya kafiran, dan hidup pun dalam keadaan kafir. Dan mati pun wa yamutu kafiran. Mati pun dalam keadaan kafir. Ini nombor 3. Nombor 2. Darjat nombor 2 ialah, iaitu satu darjat yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti yang tersebut dalam hadis tadi, iaitu anak Adam yang beranaknya dalam keadaan kafir. Sebab apa dia kafir? Sebab mak bapak dia kafir. Dengan sebab mak bapak dia kafir, maka dia pun kafir. Maka apabila cukup umur anak Adam yang diperanakkan kafir tadi, tidak juga ia memeluk Islam. Dan dia dikira Islam apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia tetap dipanggil kafir. Dan melaksanakan segala fardunya. Maka di dalam masa ia hidup, kemudian daripada cukup umur itu, hiduplah ia dalam keadaan kafir nama dia. Selepas dia cukup umur, masih belum mengucap, masih lagi belum Islam, maka dia dalam keadaan kafir. Dan apabila nyawanya hilang daripada tubuhnya dengan tidak mengucap 2 kalimah syahadah dan tidak masuk Islam, maka matilah ia dalam keadaan kafir. Ini adalah darjat nombor 2. Darjat nombor 1, mudah-mudahan kita lah lahir kita dalam keadaan Islam, sebab mak bapak kita Islam. Hidup kita sekarang ni pun Islam. Yang ketiga, kita minta pada Allah mati pun dalam keadaan Islam. Darjat yang nombor 2, lahir-lahir kafir. Sebab apa kafir? Mak bapak kafir. Tak masuk Islam pula selepas cukup umur, kafir lagi lah budak ni. Nak mati pun tak masuk Islam lagi, maka mati pun dalam keadaan kafir. Yang ni yang nombor 2. Yang ni kita dak lagu. Ya, mudah-mudahan mati kita tidaklah mati kafir, mati dalam keadaan Islam. Baik, anak yang ketiga ataupun anak Adam yang ketiga, dipelahirkan, diperanakkan mukmin dan mati kafir pula. Ni yang haru sikit ni. Baik, sesungguhnya ini satu lagi darjat anak Adam yang dijadikan oleh Allah, iaitu diperanakkan dia mukmin sebab mak bapak dia Islam. Maka dia pun mukmin, hidup dia dalam keadaan beriman dahulu daripada cukup umurnya. Kemudian apabila dia baligh, hendaklah dia peliharakan dirinya daripada menjadi kafir yang akan boleh merosakkan imannya. Maka dan hendaklah menyelamatkan dirinya daripada murtad. Maka apabila binasa imannya dengan apa jalan yang boleh memurtadkannya, maka dia dipanggil sebagai murtad kafir. Dan apabila terpelihara daripada segala yang memurtadkan, maka hiduplah ia dalam nama mukmin juga hingga apabila datang akhir hayatnya. Apabila ia murtad, maka mati juga ia dalam keadaan murtad, wal iyazu billah. Ini yang ketiga, lahir Islam sebab mak bapak Islam, tetapi bila cukup umur murtad pula dah. Sehinggalah matinya tidak mengucap, matinya dalam keadaan mengaku agama lain lebih baik daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka mati dia dalam keadaan murtad. Ini yang ketiga, lahirnya Islam, hidupnya kafir dan matinya pun dalam keadaan kafir. Nombor 3. Nombor 4, anak Adam yang dilahirkan kafir tetapi mati dalam keadaan mukmin. Ini nombor 4. Ini juga satu lagi jenis anak Adam yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu diperanakkan dalam keadaan kafir kerana mak bapaknya kafir. Kemudian hidup ia dalam keadaan kafir hingga cukup akalnya, hingga cukup umurnya, lalu Allah Taala memberikan hidayah kepadanya. Maka ia pun berada dalam keadaan Islam, maka matilah ia dalam keadaan mukmin. Maka orang ini awal-awal hidupnya celaka, tetapi bertukar menjadi bahagia di akhir kehidupannya. Barang dikekalkan Allah kiranya akan kita muslimin di dalam Islam. Ini 4 kategori manusia yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab iman. Dalam bab iman, yang pertama, Islam lahir, hidup cara Islam, mati cara Islam.
Ini yang pertama. Yang kedua ialah dalam keadaan lahirnya kafir, hidupnya kafir, matinya pun kafir. Yang ketiga ialah manusia yang hidup, yang lahir secara Islam, hidup secara kafir dan mati juga secara kafir. Yang keempat ialah orang yang hidup, yang lahir secara kafir, hidup pula dengan Islam dan mati pula dengan Islam. Ada 4 kategori manusia. Yang sekarang ni yang sedang hangat dibincangkan yang nombor 4 lah. Lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan kafir, nak masuk Islam kena declare. Kena bagi tahu dekat mak bapak, adik-beradik, kaum kerabat, sepupu, sepapan. Ini peraturan nak masuk Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala berfirman kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu ada satu-satu masalah dalam apa-apa yang dipertikaikan, dalam apa-apa yang diperbahaskan, tolonglah rujuk kepada Allah dan tolonglah rujuk kepada Rasul. Ini pegangan umat Islam. Bila ada satu-satu isu, bila ada satu-satu hal, bila ada apa juga masalah, benda sikit pun, syai'in likulli syai'in, pada satu benda kecil sekalipun, Allah adalah rujukan kita, Nabi Muhammad adalah tempat kita rujuk, Al-Quran dan hadis. Baik, kita masuk tentang tabiat anak-anak Adam. Tabiat yang pertama, anak Adam yang lekas marah, cepat marah, tetapi cepat redanya. Oi, panas telinga nipis. Telinga ni nipis, tuan-tuan. Cukup cepat marah. Tapi bila cepat marah, cepat redanya. Ini yang nombor 1. Ini satu macam tabiat manusia yang Allah Ta'ala jadikan akan dia. Iaitu orang yang lekas marah apabila datang sesuatu yang memberangkan hatinya. Memberangkan hatinya datang, dia marah. Sikit punya paksai pun marah. Hinggalah katanya kerana ia satu tabiat yang dijadikan oleh Allah. Tetapi lekas pula hilang marahnya. Dia marah, habis gitu. Macam dia angin lalu je. Marah juga, tapi gitu pula. Dia turun tangga tu, kasut hilang. Cari celaka tu dia ni. Dia bukan sebut astagfirullah ke apa, kan celaka dulu. Mai turun satu pakcik apa hal ni? Kasut hilang pula lah, celaka puak-puak ni. Tak apalah, tak ada rezeki, tak apalah. Jalan relax. Dia turun kat depan tu beli kedai kasut. Dah, tak ada hilang apa habis. Setengah orang dia marah tu tak mai terus dah. Turun tu dia sepak sana, dia sepak sini. Dia maki. Ingatkan mai mengaji malam-malam baik, kasut orang pun curi. Tobat lahum pun tak datang dah. Tobat lahum tuan-tuan. Diguna perkataan tobat lahum tu memang tak mau mai dah. Ini tabiat marah yang teruk. Tabiat marah yang bagus, cepat marah dan cepat redah. Ayah anda marah? Tak. Ayah anda tak marah. Ini tuan-tuan cuba tengok cerita Piramli, 3 Abdul. Tak marah, tak pokok peluklah sampai pagi. Peluklah di kandang kuda. Dia tak marah tuan-tuan sebab dia marah kena jual. Ini yang pertama sekali manusia yang cepat marah, cepat reda. Sebab apa dia marah? Sebab datang sesuatu yang memberangkan dia. Apa dia yang memberangkan dia? Lawan cakapnya, bantah cakapnya, terguris pada dia sikit, dah marah dah. Tetapi dia tak jadi simpan. Ya, suami-suami yang berang cepat, lambat buat air pun marah. Jawab pun marah, tak jawab pun marah. Tapi marahnya sat, kejap saja. Isteri cuik pinggang dia habis lah, sat saja. Mula-mula tu marah lah, lepas tu tak apa lah. Marah, malam ni tidur kat luar. Tak apa, abang tak marah lah. Dengar sebut tidur di luar saja, dia tak marah. Ini jenis nombor 1, cepat marah dan cepat reda. Dan ada pula setengah tabiatnya ialah lambat marah. Dan apabila dia jadi marah, tabiatnya sejuk dan tenang darahnya, cepat pula. Lambat marah dan bila dia marah, cepat redanya. Ini tabiat yang kedua. Berdasarkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ala wa inna minhum sari'al ghadab bati'al fai. Ala wa khairuhum bati'ul ghadab sari'ul fai. Ala wa syarruhum sari'ul ghadab bati'ul fai. Jaga-jaga, kata Rasulullah. Setengah daripada mereka orang yang lekas marah tetapi lambat reda. Lekas marah dan lambat redanya. Bila? Tak tahu. 2-30 tahun baru reda. Punya lama nak marah. Dia marah dulu dengan pak dia. Sekarang anak dah besar. Anak yang kawan sana pun dah besar. Anak sama anak nak kahwin. Tak boleh kahwin, tuan-tuan. Saya tak setuju. Bila qadi tanya kenapa Tuan Haji tak setuju. Bapak dia dulu saya tak suka. Yalah, Tuan Haji tak suka dengan bapak dia, tapi dengan anak dia takkan tak suka. Seluruh keturunan dia saya tak suka. Ini nombor satu ni, hak paling teruk sekali. Cepat marah dan lambat reda. Subhanallah. Yang ni siapa dia, tuan-tuan? Damak cerita Seri Mersing. Kalau tuan-tuan ingat cerita Damak Seri Mersing 1962, ya, arahan Saleh Gani, lakonan Nordin Ahmad dengan Pak Malau. Pak Malau tarik Medan, Nordin Ahmad jadi Damak, Mustafa Ma'ruf jadi Delik. Kalau tuan-tuan ingat, cuba tengok cerita Seri Mersing itu. Damak satu orang yang tuan-tuan tak boleh ikut, sampai tak mau memaafkan Pak Malau. Pak Malau pujuk dia sampai ke tepi pantai. Pak Malau kata apa? Damak, aku ada hajat besar untuk kau, Damak. Apa jawab Damak? Sebelum Pak Malau menyampaikan hajat Pak Malau, biar saya menyampaikan hajat saya dulu. Apa hajat kau, Damak? Saya nak balik ke Pahang. Saya tak mau tinggal lagi di Mersing. Sudahlah, Damak. Sedangkan Nabi ampunkan umat, maafkanlah aku, Damak. Kan tua cari Pak Malau tu. Apa jawab Damak? Itu Nabi Pak Malau. Tetapi saya kajang Pak Malau, kajang melipat. Dia mula main lah. Ya, kajang hamba mungkuang lalu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang hamba musafir lalu. Sudahlah, Damak. Ampunkanlah saya, Damak. Yang lepas itu lepaslah, Damak. Telajak perahu boleh ditarik Pak Malau. Telajak kata buruk padanya. Kemudian Pak Malau pujuk mak dia, Neng Yatimah tu. Dia kata apa dekat Neng Yatimah? Buruk, pujuklah anak kau, tinggallah di Mersing ini, janganlah pulang ke Pahang. Malau, kalau dia muda lagi senang bagi aku memujuknya, sedang dia sudah besar panjang. Malau kata dia. Kan tu Neng Yatimah. Sampai habis, tuan-tuan, tak maafkan Pak Malau. Ini satu budaya yang Nabi kata jangan. Itu dipanggil sebagai syarruhum, orang paling buruk sekali perangai. Tak boleh nak reda marah. Tinggal rumah pun tak apa, tinggal kampung pun tak apa, janji tak mau duduk dah situ. Nak bagi marah, tunjuk yang dia marah. Ini nombor satu, cepat marah dan lambat redanya. Nombor dua, jaga-jaga dan yang sebaik-baik daripada orang itu ialah orang yang lambat marahnya dan lekas teduhnya. Siapa dia? Pak Malau. Pak Malau tu lekas marah. Tetapi dan orang yang terbaik ialah orang yang lambat marahnya dan lekas teduhnya. Cepat. Bila dia tahu saja yang dia kena fitnah dengan Mahmud Jun, dia minta maaf. Sebenarnya aku telah ditipu oleh awang sulung, Damak. Bukan aku salah. Dia kata aku minta maaf lah. Dia kata. Maknanya orang yang lambat marah dan sekali marah, cepat dia redah. Dan nombor tiga, jaga-jaga lagi. Yang paling jahat di kalangan mereka ialah orang yang lekas marah dan lambat teduh marahnya. Ini yang saya katakan tadi. Berpuluh tahun, tuan-tuan. Tak baik-baik. Hanya isu kecil aja. Sampai sekarang tak baik. Hanya masalah pasang bendera. Sampai sekarang tak mau baik. Aduh, tuan-tuan, dah lah. Habis-habis lah. Bendera dah habis lah. Sekarang kita kena baik lah. Dah, masing-masing lah. Tunggu lagi 4 tahun lah. Nak bergaduh pula. Sekarang ni time buat kerja lah. Sekarang ni masa untuk bergerak lah. Sekarang ni masa untuk bertindak lah. Mengotakkan apa yang kita kata. Sekarang lah.
Terus ada marah-marah apa lagi dah. Yang kalah pun sudah lah, terus marah. Dah kalah dah buat macam mana? Yang menang pun terus ada marah lagi dah. Dah menang buat kerja lah. Sekarang kerja elok. Tunjukkan untuk rakyat dah sekerja ni. Bukan untuk parti dah. Kita bekerja lagi sekarang bukan untuk parti dah. Sekarang bekerja untuk rakyat. Ketua kampung pun bekerja untuk rakyat. Bukan lagi untuk parti dah. Daripada peringkat ketua kampung sampai peringkat Perdana Menteri. Sekarang hendaklah berkhidmat untuk rakyat. Bukan lagi untuk parti. Terus ada ceritalah masalah parti lah dalam paper. Malu je tu. Melayu ni teruk lah. Melayu ni teruk lah. Esok semua kutuk kita. Cukuplah. Selesailah peringkat dalaman masalah parti tu. Tak payahlah keluar muka depan lah apalah. Malu ke orang lah. Cukuplah. Dah sebulan dah duk cerita. Tak habis-habis Melayu lemak lah. Melayu apa. Dah. Sampai Hindu Cina pula dia duk kutuk kita pula. Depa pula duk kata kita pula. Hari kita baca. Tok Sami pun kutuk. Tok Sami pun pandai ugut lah. Kalau tidak menyelesaikan masalah masyarakat, kita akan minta bantuan luar. Nampak tuan-tuan. Sebab dia pula ke dalam pula. Jadi tuan-tuan cukup. Sekarang masa untuk bertindak. Hilangkan kemarahan. Kita faham betul-betul mengikut hadis. Kita adalah bersaudara. Zaman untuk bekerja. Nak bangunkan balik apa yang dah tak terbangun. Baik. Anak Adam yang pemarah itu tidak baik. Sesungguhnya Nabi kita telah mengkhabarkan beberapa jenis sifat manusia. Yakni sifat pemarah. Kenapa marah ni Nabi sebut dalam hadis yang panjang ni? Sebab marah ni tuan-tuan boleh jadi macam-macam. Marah boleh jadi derhaka pada Allah. Ada petani yang tanam tembakau. Buat projek pertanian tanam tembakau. Bila nak tuai hasil tembakau, datang banjir habis tenggelam tembakau. Dia turun daripada tangga rumah dia, dia lompat dengan golok di tangan. Kalau berani turun lawan dengan aku, dia cabar Tuhan. Kalau berani turun dengan aku, elok nak tuai hasil tembakau, mari banjir pula. Dia marah Tuhan tuan-tuan. Boleh jadi murtad paksa dia marah. Tuan-tuan jaga-jaga. Ada orang yang boleh jadi marah, boleh jadi bunuh orang hanya kerana marah. Seorang anak yang marah pada ibu bapa dia, dibunuh hanya ibu bapa dia. Ada orang yang bila marah boleh bercerai dengan isterinya. Ada orang yang marah boleh bergaduh dengan jiran tetangganya. Ada orang yang apabila marah boleh berpatah arang, berkerak rotan dengan kawan dia sendiri. Menunjukkan bahawa marah ni tuan-tuan adalah satu benda yang besar. Sebab itu satu sahabat Nabi datang jumpa Rasulullah, minta Rasulullah pesan kepada dia. Wahai Rasulullah, pesankan kepada saya satu pesanan yang ringkas tetapi senang saya buat. Kata Nabi, la taghda, jangan marah. Sahabat Nabi ni kata, pendek sangatlah Rasulullah, panjanglah sikit. Nabi kata, la taghda, la taghda, la taghda. Jadi panjang juga. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. 3 kali Nabi sebut, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Pak siapa yang Nabi sebut jangan marah? Berapa banyak orang yang marah rosak? Berapa banyak orang yang marah ni rosak tuan-tuan? Rosak persahabatan kerana marah. Rosak suami isteri kerana marah. Rosak hubungan anak beranak kerana marah. Puncanya ialah marah. Sebab itu Nabi kata marah ni daripada syaitan. Marah daripada syaitan, dia boleh naik daripada hati ni, naik sampai menggelembung, sampai ke urat. Naik merah matanya, naik berurat dahinya, naik merah telinganya. Itu tanda-tanda orang sedang marah. Rasulullah mengajar kepada kita, bila nak elakkan marah, macam mana tak nak bagi marah, kita kenal orang. Kita kenal orang. Orang tu apa yang dia tak suka, jangan buat, jangan kata yang dia tak suka. Itu kaedah dia. Kadang-kadang kita dah tahu dah perangai dia macam itu, pantangnya macam itu, kita saja pergi jolok juga. Jolok sarang tebuan. Sebab itu tuan-tuan, yang kedua, jangan bagi orang marah. Nak parking kereta, parking elok-elok. Agak-agak ni orang boleh keluar dah aku parking ni. Tapi kita main parking juga, kita tak tahu yang depan tu, kereta tu orang panas barangnya. Dia sanggup reverse pun tak apa, tu dia rempuh kereta-kereta. Kereta dia pecah pun tak apa, lampu dia relai pun tak apa, bumper dia jatuh pun tak apa, janji dia puas hati.
Paksa apa? Sifat marah. Sebab itu kita kena kaji apa benda yang kita nak cakap, apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita nak sampaikan kepada orang. Takut orang marah. Yang ketiganya, jangan ikut perasaan marah, kata Rasulullah. Nak marah aja jangan ikut. Banyakkan senyum. Banyakkan diam. Sebab itu Nabi Muhammad kalau dia marah pada isterinya, dia diam. Dia tak beleteh. Dia diam. Dan bila Nabi diam, isteri Nabi tahu Nabi sedang marah. Itu kaedah. Kita sekarang ni tunjuk kita sedang marah. Abang marah ke? Aku tengah marah ni. Tu payahlah. Kadang-kadang isteri tak tanya pun. Kita sejaga, aku sedang marah ni. Cuba diam. Jangan bawa kemarahan tu. Sebab itu Rasulullah ajar pada kita, kalau isteri marah, suami diam. Ataupun keluar pada rumah. Sayyidina Umar bila isteri dia beleteh, bila isteri dia marah, Sayyidina Umar keluar pada rumah. Pergilah tengok pokok kurma ke apa ke. Tenangkan jiwa. Tuan-tuan pun begitulah. Suami marah, isteri marah, keluar pada rumah. Start kereta, bila duduk bukit-bukit manakah, lombong-lombong mana, jangan terjun sudahlah. Tengok. Agak-agak tenang, isteri dah tenang balik. Dan balik tu tolong singgah beli kopok leko, air sirap ke, cendol ke, insya-Allah hilang marah dia. Kalau tuan-tuan tak nak lagi dia marah, tuan-tuan pergi singgah kat Habib. Lah tengah buat promosi sekarang. Lagi dia tak marah. Jangan lawan saja. Tuan-tuan lawan saja habis. Itu yang saya katakan dulu, tabiat isteri ni ialah kegemaran dia beleteh. Hiburan seorang perempuan ialah beleteh. Bila dia beleteh tu dia akan jadi puas, lepas rasanya, geram sangat. Memanglah. Jadi biarlah dia lepaskan dia. Dan beleteh orang perempuan pun tak lama, habis kuat 10 minit, 20 minit. Jarang isteri beleteh 20 jam. Tak ada tuan-tuan. Kalau dia beleteh sejam pun, lepas-lepas dia beleteh tu, dia pergi ke dapur, dia minum air tuan-tuan. Dahaga. Siapa suruh kamu beleteh? Diam-diam sudahlah. Dan suami beleteh, isteri jangan ikut. Jangan lawan. Bila suami beleteh, pergi ke dapur. Ambil pisau, potong tembikai ke. Ambil pisau yang besar sikit, potong bawang ke. Mak buat apa ni mak? Mak potong bawang. Siapa-siapa nak kena potong beleteh lah. Jadi insya-Allah senyaplah tuan-tuan. Ini kaedah dia. Jangan kita bangkitkan kemarahan orang. Kalau tuan-tuan dapat isteri kuat beleteh, insya-Allah sabarlah. Dia beleteh, masanya tidak sama dengan dia mengandung anak kita. Seorang isteri beleteh pendek saja, tak panjang masa macam dia basuh kain untuk kita. Tak lama dia beleteh macam kita basuh pinggan. Isteri basuh pinggan, masak lagi lama tuan-tuan. Biarlah dia beleteh. Begitu juga satu isteri minta ubat pada saya, suami kuat berdengkur. Dia kata tak boleh tidur malam ustaz, berdengkur je ustaz. Kuat ustaz. Saya kata akak patut bersyukur sebab dapat suami yang kuat berdengkur. Kenapa pula ustaz? Sekurang-kurangnya akak tahu suami akak sebelah akak. Berapa banyak yang isteri bila gagal-gagal tak ada, tinggal bantal tuan-tuan. Tak, suami dia tidur dengan siapa tak tahu. Sekarang ni akak tak perlu susah hati. Akak duduk tingkat bawah pun suami akak ada tingkat atas. Itulah kelebihan orang berdengkur. Bayangkan tuan-tuan, suami yang tak berdengkur senyap-senyap turun tuan-tuan. Tak ada tidur dengan siapa kita tak tahu. Jadi kalau orang yang beriman, dia akan jadikan benda yang tak baik jadi baik. Orang beriman, kalau dia dapat benda tak baik, dia akan tukarkan yang tak baik itu kepada baik. Itu sifat. Macam tuan-tuan dapat rambut, alhamdulillah. Sikat elok-elok, shampoo elok-elok, dandan elok-elok. Bagi nampak segak rambut tuan-tuan. Bagi orang tuan-tuan yang dah rambut dah tak ada, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ustaz, saya bersyukur ustaz rambut dia tak ada. Sebab sudah jimatkan minyak rambut, sudah menjimatkan upah orang gunting rambut, saya dah dapat jimat penggunaan shampoo ustaz. Sekurang-kurangnya saya jimat RM50 sebulan. Dan RM50 untuk ubat minyak rambut dan sebagainya itu saya sedekahkan kepada surau. Itulah kelebihan orang beriman. Tak ada rambut pun bersyukur, ada rambut pun syukur. Orang yang tak beriman, dia tak bersyukur. Ada pun tak bersyukur, tak ada lagi tak bersyukur. Di orang beriman saya katakan tadi,
tukarkan benda tak baik kepada benda baik. Hilang barang, tukarkan kepada yang lebih baik. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan, kalau ada rezeki, pulangkanlah balik. Kalau tak ada rezeki, tolonglah ganti yang lebih baik daripada itu. Ini orang beriman. Dia tak marah. Dia tak boikot surau, tak boikot masjid kalau motor dia hilang. Dia balik rumah sembahyang hajat. Ya Allah, ya Tuhan, kalau ada rezeki, pulangkanlah balik. Kalau tak ada rezeki pun, gantilah dengan motor yang lebih baik daripada yang hilang. Masa tu isteri dia tunjuk tangan macam ni. Tak mau amin. Tak mau. Ya Allah, janganlah minta jumpa motor tu. Biarlah ganti motor baru, ya Allah. Dah lama benar dah motor tu. Dah 30 tahun dah buruk dah. Itu kalau kita faham betul-betul, benda yang baik pun ada hikmah. Benda yang tak baik pada kita pun sebenarnya baik jika dipikirkan betul-betul. Baik. Jaga-jaga kata Rasulullah. Ingat-ingat, sesungguhnya setengah anak Adam itu lekas marahnya. Yakni tabiatnya lekas panas baran di dalam hatinya bila datang kepadanya satu sebab yang memberangkan dia, dan lambat pula hilang berang dan panas hatinya. Ini dia ni, cepat sangat. Kadang-kadang masa dia marah tu, dia cakap saja, dia tak fikir. Lepas itu baru dia fikir, salah ke aku? Salah ke aku? Sebab tu tuan-tuan, fikir ni ada dua. Satu fikir terpuji, satu fikir yang keji. Fikir yang terpuji itu apa? Kalau sebelum. Yang kejinya apa? Kalau selepas. Kalau yang sebelum tu bagus. Ni kalau aku cakap ni, dia marah tak? Kalau aku buat ni, berdosa tak? Ni kalau aku kata macam ni, dia terasa tak? Itu fikir dulu. Kalau aku beli benda ni, elok tak? Itu kalau yang bagus. Dia kaji dulu. Kalau aku rompak ni, okey tak? Dia fikir. Apa benda pun dia fikir tu. Yang keduanya, kalau selepas. Yang ni dikeji. Kalau lah aku tak pergi masjid, tak hilang duit, silap betul. Ini kalau yang dibenci, sebab marah kepada qada dan qadar. Kalau aku 22, 44 pun cantik, silap betul. Dah ambil dah nombor tu, tak jadi pula. Kalau lah aku ambil, kalau macam ni tak mau. Banyak orang yang kalau nombor 2. Kalau nombor 2 ni ialah menyalahi takdir. Dia tak suka kepada takdir, dia marah. Jadi tuan-tuan, ambil kalau yang nombor 1. Nak buat apa-apa benda pun, kalau dulu. Jangan selepas buat baru sebut kalau. Kalau lah aku tak cerai dengan bini aku, kan selamat. Silap betul. Nak buat macam mana? Anda cerai lah. Kalau lah aku tak jual kereta tu, boleh pakai lagi kereta. Siapa suruh hang jual? Tak boleh cakap lah. Sebab kamu dah buat. Itu dah termasuk kepada qadar yang tak boleh diubah lah. Sebab itu, yang terbaiknya ialah berfikir sebelum buat. Kerana berfikir sebelum buat ini akan menjadikan tidak marah kita dan orang pun tidak marah pada kita. Baik. Yang kedua, maka yang sebaik-baik orang ialah orang yang lambat marah serta lekas sejuk marahnya. Ini yang paling baik. Tak marah, dan bila dia marah, dia cepat redah. Ni nombor 1 ni tuan-tuan ni. Hebat ni siapa yang dapat macam ni. Adapun orang yang cepat marahnya dan lambat hilang marahnya, ini adalah sebusuk-busuk orang. Kerana tiada ada kebaikan kepadanya. Dahlah cepat marah, lambat baik pula. Ni yang kata panas baran. Yang payah diajak berunding, yang payah diajak bincang. Jenis nombor 2 ni. Jenis cepat marah, nak reda tu pula, ya Allah, jenuh pujuk. Pujuk pun tak makan, duk simpan dalam hati lagi. Saya boleh maafkan dia ustaz, tapi nama kata nak baik macam dulu dak dah. Ni berapa banyak yang cakap macam tu. Sudahlah man, dia dah minta maaf kan, dia dah mengaku salahnya kan, sudahlah. Yang lepas-lepas tu sudahlah, aku boleh terima maaf dia tu, tapi nama kata nak baik macam dulu dak lah. Sekali hati ni tergurih siup, sampai bila-bila pun ada bekasnya. Minta maaf lah. Ini paling jahat orang.
Cuba tengok Rasulullah, tuan-tuan. Orang pijak dia, orang nak bunuh dia, orang nak tikam dia. Tetapi bila orang tu masuk Islam, ada Rasulullah dendam lagi. Khalid mengalahkan Rasulullah dalam peperangan Uhud. Bila masuk Islam, Khalid terus jadi jeneral perang. Amru al-As, orang yang mengalahkan Rasulullah dalam peperangan Uhud, bila masuk saja Islam, Rasulullah angkat dia sebagai seorang penulis wahyu. Tidak ada perasaan dendam dalam diri Rasulullah. Umar Al-Khattab, berapa banyak yang dia nak buat sampai dia niat, aku nak bunuh Muhammad ini. Bila dia masuk Islam, apa jadi pada Umar? Menjadi sahabat dia, orang kepercayaan Rasulullah. Tidak ada satu pun perasaan dendam dalam diri Rasulullah. Ini sifat yang kita kena ada. Ya, kena ada sifat itu, tuan-tuan. Tidak ada dendam, tidak ada marah. Sudah. Yang mana-mana lepas itu sudah. Tidak ada lah perasaan nak dendam ke, nak apa, jagalah masjid tu besok kami ambil LM. Mampulah lepas tu. Sudahlah, jangan cakap macam itu. Ni saya pergi ceramah ni, tuan-tuan, banyak yang saya jumpa macam itu. Tunggu Ustaz, tunggulah, boleh ambil alih lah. Kita buang semua mereka tu. Dengan ustaz hak mereka pun kita buang apa habis. Kita panggil ustaz kita pula. Itu tak sama macam mereka dulu kah? Takkah itu sama macam perangai mereka dulu? Buang segala ustaz, buang apa semua ni. Kalau hang masuk pun hang pegang pula jabatan, hang buang juga ustaz. Takkah mereka kata kita serupa? Sepatutnya kamu tunjukkan contoh yang lebih baik, supaya orang insaf. Mereka ni bagi sungguh dah silap diri kita. Sepatutnya begitu. Bukannya zaman ni kamu nak taram pula. Jangan macam itu. Tidak boleh bersifat macam itu. Tunjukkan sifat yang lebih terbuka, sifat yang lebih baik, sampai mereka ni boleh ikut. Sebab kita bukannya selama-lama. Bukannya lama pun, tuan-tuan. 4-5 tahun dia main balik. Sebab tu dalam tempoh tu buat yang terbaik. Jangan ada wujud perasaan dendam, nak balas dendam dan sebagainya. Baik, kemudian adapun orang yang lekas marahnya dan lambat hilang marahnya, itu adalah yang busuk sekali, kerana tiada ada kebaikan kepadanya dan baik selama marahnya, hanya suka mendatangkan beberapa kejahatan dan kemudaratan dan fitnah pula. Sepanjang tempoh marah, tolong bagi tahu apa yang baik pada kita. Tuan-tuan marah, masa tuan-tuan marah, apa yang baik pada tuan-tuan? Tak ada apa. Anak menangis, marah. Tengah marah dengan isteri, anak menangis, anak jadi mangsa. Kan tak bersalah anak tu. Ayam berkokok pun jadi mangsa. Jadi payat pokok dia cekik tengkuk ayam tu, dia ikat. Jerit kamu, kokoklah kamu, kata dia. Ayam tak tahu apa, dia menung. Mana orang ini datang, dia pun pelik. Tak ada apa. Rezeki tak dapat. Bila tuan-tuan marah, tuan-tuan benci, tuan-tuan tak makan. Apa dia dapat kalau tak makan? Tuan-tuan pergi kedai kopi, nasi goreng pataya, nasi pataya satu. Tuan-tuan tunggu dekat, tak datang-datang. Dah 10 minit tak sampai, 20 minit tak sampai. Ada orang yang tepuk meja ni, ingat aku tak ada duit ke? Oh, dia marah, tuan-tuan. Sabar sat dulu, kok dia. Yalah, nama pun jauh. Pattaya tu. Bukan dekat. Nasi tu kena pergi Pattaya dulu. Tu yang lambat tu. Cuba relax-relax. Kadang-kadang kita marah, ingat aku tak ada duit ke? Oi, tercengang-cengang. Kita pun start kereta. Bam, pergi langgar orang pula. Apa cerita? Cuba tenang-tenang. Bila nak sampai order saya ni, kalau lambat saya masak. Berapa lama saya tunggu? Relax lah. Berapa banyak orang yang panah barang, dia marah pada budak tu. Dia marah pada tukang kedai. Dia start kereta, dia river tak tengok kiri kanan dah, tak tengok apa dah. Bam. Berapa ribu pula nak kena. Pada muka hang. RM5 pejabat saya, hang tak boleh sabar. Lah, RM5,000 hang kena. Kereta orang mu hang bayar, kereta hang mu kena bayar. Insurans hang mu habis lingkup. Cuba sabar, tenang-tenang. Relax. Kadang-kadang kita merajuk. Bila merajuk tak makan, siapa lapar? Isteri, kita marah kat isteri. Isteri masak tom yam, ikan 3 rasa. Semua letak situ.
Pergi panggil ayah makan tu. Ayah mak panggil makan. Tak payah, kirim salam. Isteri makan dengan anak-anak. Isteri cakap kuat-kuat. Siapa tak makan, lapar. Pukul 2 pagi siapa yang berkeroncong? Dia marah pasal apa? Pergi makan lah. Saya ada apa lah tuan-tuan, nak kecil hati pasal apa? Semua perkara boleh settle. Boleh kita selesai masalah. Apa masalah yang kita tak boleh selesai? Masalah jawatan. Dan anak jawatan, ambil lah. Apa susah? Aku mari jemaah macam biasa juga. Semayang macam biasa juga. Aku tak payah datang mesyuarat dah. Aku tak payah bertugas dah. Aku tak ada jawatan. Aku jadi jemaah biasa. Dulu masa aku jadi tok imam, nak pi semayang saja. Nak pi jadi imam saja. Rumah anak tak boleh ziarah. Kenduri kendara tak boleh pergi. Pasal bertugas. Sekarang dah tak jadi imam. Kamu dah ambil alih. Alhamdulillah lah. Boleh saya ziarah rumah anak saya pula. Janganlah marah. Jangan merajuk atas sesuatu. Ya. Ingat dia nasihatkan berhenti. Maka itulah yang hendak jaga-jaga. Dia kata yang pertamanya, marah ni mendatangkan kejahatan. Apa dia jahat? Baru ni saya ziarah satu ketua kampung tuan-tuan. Kaki dia besar macam batang nyok, bongkok merening tuan-tuan. Ya Allah, merah. Masa saya pergi tu dah surut. Dah besar macam batang pinang kata dia. Kalau ustaz mari minggu lepas ustaz, isteri dia cakap, macam batang pinang ustaz, batang kelapa ustaz, besarnya. Sekarang kecil macam batang pinang lah. Saya tengok pun susah hati tuan-tuan. Ya Allah. Saya kata, doktor cakap apa? Doktor kata tak ada sakit. Dah ambil tisu, sampel semua dah ambil. Dah. Darah dah ambil. Dah. Semua dah ambil ustaz. Tapi doktor kata tak ada sakit. Sekarang saya berubat kampung. Tradisional. Alhamdulillah turun, surut. Atau dia kata apa yang sakit tu? Saka kata dia. Saka saja. Asal sakit, saka. Kalau saka tu sakit lah. Saya kata macam mana yang boleh sakit? Dia kata malam tu ustaz, dalam pukul 3-4 pagi lah, datang satu lembaga hitam besar duduk dalam bilik saya. Datang nak cekik saya. Saya baca 3 kul, saya halau dia keluar. Jaga kamu, mampu kamu, kata binatang. Dia tanya pada saya, apa benda tu ustaz? Mana saya tahu? Tanya dia lah apa benda. Mungkin jin. Sebab tu yang dikatakan sihir. Sihir. Punca sihir tu apa? Punca marah. Punca jadinya sihir, punca orang hantar santau, punca orang pergi bomo-bomo ni apa? Jawapannya ialah kerana marah. Menega tak laku, dibomokannya. Tunang ditolak, pinangan ditolak, dibomokannya. Cakap terkasar sikit pun dibomokannya. Punca dibomokan tu kerana apa? Puncanya ialah marah. Itu yang pertama. Jadi kejahatan. Yang kedua, marah ni jadi apa? Mudarat. Tuan-tuan naik kereta, marah pada orang, pasal bagi hon. Tabiat orang kita tak boleh bagi hon. Pantang besar. Maman, oi pantang. Aku hon ni aku pantang ni. Dia brek mengejut. Orang belakang pun brek mengejut. Orang belakang pun lagi panjang. Pon. Dia tepi jalan tu dia buat keluar kayu hoki. Apa jadi lepas tu tuan-tuan? Sekarang ni semua ada handphone. Dia panggil handphone, dia geng dia saja. Nak kata apa? Tengok-tengok beritam datang tuan-tuan. Macam burung gagak je. Nak kata apa sekarang? Siapa suruh buat? Biarlah dia ada hon, biarlah dia ada hon, lantaklah. Sabar je banyak. Jangan marah, relax. Kalau dia bagi hon pun, buat. Turunkan tingkap. Okey. Relax. Tapi kita nak tunjuk terror juga. Kita tak tahu kekuatan dia apa. Sekarang semua pistol tu kan. Pasal hon saja. Dia tembak kepala kita. Tak pasal tuan-tuan. Sekarang pistol. Banyak. Tertakut. Sebab tu relax, tenang-tenang. Tak payah nak bawa. Pasal bila marah dia jadi mudarat. Tambah enjin di tangan kita, steering di tangan kita. Bila marah pada anak, marah pada pemandu lain, marah dia potong kita, kita pun tekan minyak juga. Kita tahu apa nak jadi di hadapan. Marah membawa mudarat. Yang ketiga, marah membawa fitnah. Menjadi tak elok.
Bila kita fitnah, bila kita marah, kita akan cakap. Kita akan cakap. Kadang-kadang kita akan ajak orang lain supaya jadi geng kita. Supaya benci pada dia juga. Kita cari geng kita untuk benci orang ini. Kita cari geng kita untuk benci orang ini. Akhirnya timbul perkataan fitnah. Jadi rosak, tuan-tuan. Sebab itu dalam diri kita ni kena dibajai. Dibajai dengan apa? Dibajai dengan iman. Dibajai dengan sabar. Dibajai dengan tawaduk. Barulah boleh hilang marah. Yang kedua, kita kena anggap masalah yang kita hadapi orang lain lagi besar pada kita. Yang ketiga, bila kita nak marah ataupun bila kita ada masalah, kita kena anggap mesti ada jalan penyelesaian. Yang keempat, bila kita nak marah, kita kena tanya, apa sebab aku nak marah? Apa sebab? Apa untung bila aku marah? Tak usah marah. Sebut tentang baja ni, tuan-tuan. Kenapa saya sebut tentang baja iman? Baja dengan sabar. Baja ni selalu orang sebut pada tanah. Tapi jangan lupa, struktur tanah dengan struktur manusia kan sama. Tanah, manusia berasal daripada tanah. Maknanya apa yang sifat tanah tu ada pada sifat kita. Tanah tu ada apa? 25% air, 25% angin. Lain daripada itu bakteria, lain daripada itu mineral dan sebagainya. Dalam badan kita pun ada unsur-unsur itu. Baik, dalam tanah itu, tuan-tuan, kita sebut adanya bakteria, adanya kuman-kuman. Tapi bukan semua kuman dalam tanah itu berbahaya. Kuman bakteria di dalam tanah dipanggil sebagai antibiotik yang boleh menghalang penyakit dan penularan penyakit dan mematikan kuman yang jahat. Sebab itu penicillin diperbuat daripada tanah. Sebab dalam tanah itu ada unsur yang boleh mematikan kuman-kuman jahat. Sebab itu disuruh kita samak dengan tanah. Dia tak suruh samak dengan benda lain. Dengan tanah disamak. Sebab dalam tanah itu ada bermacam-macam antibiotik yang kerjanya ialah untuk menyuburkan, menyihatkan dan menjadikan tanah itu elok. Ada bakteria-bakteria yang bagus-bagus dalam tanah. Sebab itu dalam tanah itu dijadikan ubat sakit kepala. Diambil daripada tanah. Dan dibuat kajian tentang sabun yang diperbuat daripada tanah lebih baik daripada sabun yang dibuat daripada bahan kimia. Sekarang orang dah gunakan sabun tanah. Dijadikan sabun daripada tanah dan dijadikan tempat membasuh. Memang elok untuk kesihatan. Berbeza dengan sabun kimia yang merosakkan tangan, yang mematikan sel-sel tisu badan. Jadi proses tanah itu penting untuk penjanaan pemakanan. Tambahan pula di Malaysia ni Allah jadikan tanah kita subur. Tadi saya nyembang dengan satu pegawai pertanian. Dia pergi ke kawasan daerah Kerian. Dah mendakwa 3 musim dah hasil padi tak baik. Hasil padi tak memuaskan. Tak macam dulu. Jadi kenapa sekarang hasil padi tak memuaskan? Ditambahan pula kita sekarang menghadapi masalah krisis beras. Bila Myanmar tak nak jual beras. India tak nak jual beras. Filipina pun macam itu. Masing-masing nak menjaga stok untuk negara masing-masing. Tambahan Myanmar. Ura-ura nak disekat ekonominya dah oleh PBB. Maka lagilah dia menjaga stok makanan dia. Biarlah PBB buat sekatan ekonomi. Dia tak kisah. Sebab stok makanan dia banyak. Orang yang takut dikenakan sekatan ekonomi ialah orang yang tidak ada hasil. Pertanian dia tak ada. Dia hanya import beras semata-mata. Negara macam tu akan takut. Negara Myanmar dia peduli apa? Dia pergi import beras. Orang tak makan tin. Orang tak makan microchip. Orang tak makan komputer. Tapi orang makan beras. Orang makan nasi. Biarlah kilang tutup. Biarlah kilang elektronik tutup. Tapi beras dia pun ada. Kita ni pula beras tak ada. Kilang banyak. Kalau jadi apa-apa makanan tak ada. Tuan-tuan nak makan komputer.
Sebab itu, kita daripada dulu lagi sepatutnya dah dikawal proses tukar status tanah daripada tanah industri, daripada tanah pertanian, jangan pergi ke tanah industri. Tapi orang menganggap bahawa pertanian kolot, tak maju, tak bagus. Orang nak industri, cepat maju. Ditukar tanah bendang kepada buat kilang. Habis tanah-tanah padi, beribu-ribu ekar. Bila padi dah tak ada, bendang dah tak ada, sawah dah habis, sekarang jadi macam kita. Apa nak buat sekarang ni tuan-tuan? Beras tak ada, padi tak ada. Stok lagi 3 bulan boleh tahan. Kita kata kita akan tambahkan lagi stok. Nak ambil daripada mana? Nak suruh kilang buat keluar padi? Nak kilang nak keluar padi apa? Padi bandang? Tak ada. Hampir 3,000 ekar di Kedah. Ura-ura nak dijadikan sebagai projek petrokimia. Buat pipe daripada Terengganu sampai ke Kedah. Dibatalkan selepas pilihan raya. Kalau tidak tuan-tuan, 3,000 ekar lagi lebih. Dan bendang ni kebanyakan ladang orang Melayu, tanah orang Melayu. Bila dibuat hospital di atas tanah bendang, dibuat projek perumahan atas tanah bendang, buat projek sekolah atas tanah bendang, akhirnya kawasan pertanian makin kurang. Dia akan merosakkan sistem pemakanan. Kita cerdik. Kita terlebih cerdik. Kita tukarkan tanah pertanian kepada tanah industri. Buat kilang. Bagi pula cukai yang murah selama 5 tahun. Maka kilang tadi akan duduk di atas tanah, macam-macam dia buat atas tanah tu. 5 tahun kita bagi pelepasan cukai kepada orang kilang ni, Taiwan, Hong Kong, Jepun dan sebagainya. Bila mereka beroperasi di negara kita, sebenarnya mereka telah beroperasi selama 15 tahun. Kerana kilang mereka beroperasi 24 jam. Maknanya pelepasan cukai yang kita bagi kepada kilang bersamaan 15 tahun. Dan selepas 5 tahun mereka berniaga, buka kilang di tanah Melayu ini, mereka tinggalkan kilang-kilang itu dan mereka buka tempat lain. Sebab cukai nak dinaikkan dan nak di tempat lain pula. Akhirnya tinggal kilang dan tinggal tanah yang sudah tidak subur lagi. Tanah yang sudah diracun. Tanah yang sudah tidak boleh dimajukan pertanian. Ini sistem yang kita buat 80-an sampai sekarang kesan ya. Tak cerdiknya kita. Cuba tuan-tuan tengok dulu di Ipoh ada satu kilang nama dia Seagate. Saya panggil Seagate. Sebab ejaan dia S-E-A-G-A-T-E. Seagate. Tak ada lah tuan-tuan. Kilang dia jadi apa sekarang? Gajah putih. Nak tanam padi tak boleh. Nak tanam kelapa sawit tak boleh. Sebab kadar racun yang begitu tinggi. Toksik yang begitu tinggi dalam tanah. Sebab itu balik pada asal. Tapi kita tak mahu, kita nak juga industri. Kita kata industri boleh. Sekarang jadi apa pada kita? Di mana lagi tanah yang kita nak korek dan buat padi? Dulu padang bendang padi dah ada, kita pergi kambuh, kita buat elok-elok benda lain. Sekarang kita menghadapi krisis makanan. Saya sebut pada plus. Saya kata, apa salahnya sepanjang lebuh raya, daripada Johor sampai ke Perlis, dibanyakkan tanam pokok buah-buahan supaya banyak hasil. Banyak makanan kepada masyarakat. Kenapa perlu tanam pokok jati? Kenapa perlu tanam jati? Kita bukan makan kayu jati. Kita tak makan kerusi ni tuan-tuan. Kita makan buah. Apa salahnya jadi pembekal buah? Tak perlu lagi import daripada Thailand. Ini sistem yang kita kena buat. Cuba tengok Mesir di zaman Nabi Yusuf. 7 tahun Nabi Yusuf buat pertanian untuk menghadapi 7 tahun zaman kemarau. Tapi kita seolah-olah bergantung kepada negara lain untuk mengimport beras. Kita yakin negara itu akan tiap-tiap tahun jual pada kita. Akhirnya kita matikan sistem pertanian. Daripada universiti pertanian, kita tukar nama. Sampailah ke bank pertanian, kita tukar nama. Sebab tidak mau tunjuknya pertanian. Kalaulah kita buat betul-betul pertanian tuan-tuan, padi secara komersial. Anak-anak muda buatkan sistem perumahan. Buat sistem perumahan depannya bendang padi yang beribu-ribu ekar. Buat macam projek Felda dulu. Tanam kelapa sawit, ada penempatan peneroka. Tanam padi, ada penempatan untuk pesawah-pesawah padi. Boleh buat. Kita mempunyai kemajuan yang boleh buat. Tapi sayang, masyarakat kita menganggap pertanian adalah satu benda yang melecehkan. Tetapi dia lupa
bahawa manusia itu makan daripada hasil pertanian. Yang pentingnya ialah pertanian. Baik, saya bawa konsep pertanian tadi. Bila dah diracun tanah, maka tanah tadi tidak subur lagi. Begitulah dalam badan kita. Kalau dalam tanah dia ada antibiotik, dalam badan kita dipanggil antibody. Bila antibody ini sudah habis kekuatan dia, tuan-tuan, penyakit akan mudah datang. Penyakit akan mudah datang. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan memang dia dah ada antibody dia sendiri. Kalau semua pun dia boleh lawan dengan antibody dia. Tetapi kalau racun yang dia makan, bahan kimia yang dia telan, tiap-tiap hari dia makan bahan kimia, apa jadi kepada struktur badan dia? Macam struktur tanah. Cuba tuan-tuan tengok sekarang di Amerika. Tanahnya sudah tidak ada hasil. Sebab itu dia berdegil dan berkeras nak menandatangani perjanjian AFTA. Di antara tujuan AFTA ialah untuk mengambil beras daripada negara-negara Asia. Kerana beras Amerika sudah tidak ada zat. Kerana banyaknya penggunaan racun-racun rumpai, yang kerja racun itu ialah menyerap zat daripada tanah. Bila tanah sudah tidak subur, hasilnya tidak subur, sehinggalah binatang pun tidak mau makan bijirin-bijirin mereka ketika buah-buahan atau bijirin itu sedang berbuah. Binatang pun tak singgah untuk makan. Menunjukkan sudah tidak ada zat. Sebab itu Amerika beria-ia nak sign AFTA dengan Malaysia, Thailand, India. Tujuannya ialah beras, gandum. Pasal apa? Pasal tanah mereka sudah rosak. Jadi yang kita takut sekarang ini, tuan-tuan, teknologi terlalu maju sangat pun dalam penggunaan baja dan racun merosakkan tanah. Sebab itu di Myanmar dia tidak menggunakan racun rumpai berleluasa. Sebaliknya tiap-tiap kali mereka nak tanam padi, diproses taik lembu itu dan ditaburkan dalam sawah pedang supaya menjadi baja organik semula jadi. Tidak menggunakan zat ataupun baja moden. Begitulah kita sekarang, tuan-tuan. Dalam kesihatan tubuh badan kita sekarang ni, kenapa jadi banyak masalah? Kerana kita makan terlalu banyak racun. Ayam cocok, ikan cocok, lembu cocok, sayur cocok. Lama-lama kita kena cocok. Terlalu banyak bahan kimia. Jadi saya bawa pada tuan-tuan sedikit pada malam ni tentang konsep tanah itu, tuan-tuan. Konsep tanah. Jadi kita pun berasal daripada tanah. Baik, cuba tengok pada tanah. Bila dia kering, kita siram dengan air, turun dengan hujan, lama-lama dia akan menjadikan kepada kita subur. Tanah itu akan jadi subur. Begitulah hati manusia yang kering. Ya, hati manusia yang kering, cara macam mana nak bagi elok? Bagaimana cara nak bagi elok? Kena siram dengan air. Bagaimana cara nak bagi siram dengan air? Inilah dia majlis ilmu. Banyak anak-anak, mak bapak jumpa saya, anak saya degil, anak saya cepat marah, anak saya cepat melenting, anak saya cepat berak. Macam mana cara nak buat ustaz? Ustaz tolong jampi ustaz. Ustaz ni berah, tolong jampi ustaz. Ustaz ni gambar anak saya, tolong jampi ustaz. Saya kata boleh saya jampi, tapi budak-budak ini perlu siraman air. Bukan siraman air jampi. Siraman air daripada mutiara-mutiara Quran. Bukankah Allah menyejukkan hati Umar dengan Toha? Allah menyejukkan hati Umar Al-Khattab dengan siraman Al-Quran. Toha. Bukankah Allah menyejukkan hati-hati orang kafir dengan surah Yasin? Wa ja'alna min baini aidihim sadda. Boleh gugur kekufuran, gugur keangkuhan bila mendengar Al-Quran. Saya tanya pada dia, akak baca Quran tak di rumah? Anak akak baca tak Quran? Kalau akak nak habiskan air ni saja untuk menyejukkan hati akak, tak dapat akak. Melainkan kena sirami dengan Quran. Inilah yang kita kena faham. Nak menghalang masalah marah. Macam tuan-tuan ni, suami isteri, banyak masalah. Banyak masalah. Kita hanya buat kursus sebelum menikah. Lepas menikah, kenapa tak buat kursus lepas kahwin? Kerana masalah akan datang selepas kahwin. Sebelum kahwin mana ada masalah? Ada masalah sebelum kahwin? Baik semua. Lambat sampai pun tak marah.
Tunggu sejam. Boyfriend datang naik motor, awak keluar bunga ros di belakang. Nasib baik you bagi air bunga ros. Kalau tidak, air ros-roskan you. Itu belum kahwin. Baiklah lepas kahwin. Sebab tu kita kena buat kursus lepas kahwin. Lepas dapat anak, apa pula step dia? Lepas dapat anak dua, apa pula step dia? Masalah kita tak ada. Bila dah kahwin, baru tahu perangai suami sebenar macam mana. Panas baran ke? Perongoi ke? Kaki tak semayang ke? Masa tu baru tahu. Jadi macam mana nak buat? Ini yang masalah. Yang kita perlu selesaikan mengikut agama. Ada suami yang kegemaran dia apa? Kegemaran dia tengok benda-benda tak elok. Gambar-gambar porno. Kegemaran. Ada jenis itu. Isteri nak tegur, takut tempeleng. Tak tegur, mata sakit, hati sakit. Macam mana nak buat? Anak-anak tuan-tuan dalam handphone kita ni, betul ke semua gambar baik-baik? Dah menatang apa dalam handphone anak kita? Kita tak pernah cek. Balik rumah kan tuan-tuan cek. Apa benda dalam handphone dia itu? Gambar apa? Sekarang ni dalam internet, apa benda yang dia tengok? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalaulah tuan-tuan nak jadikan anak-anak kita baik, anak-anak kita semua jadi baik, suami jadi baik, isteri jadi baik, tolong sirami Al-Quran dalam rumah. Sirami Quran. Dengan bacaan Quran, dengan pendengarkan Al-Quran dalam rumah. Kerana Al-Quran tu boleh menyejukkan sifat panah baran tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri tahu orang tak suka pada tuan-tuan sebab tuan-tuan ni panah baran. Orang pun tahu. Dan tuan-tuan pun tahu orang tak suka tuan-tuan pasal tuan-tuan panah baran. Takkan nak dibenci kerana sifat panah baran kita? Takkan tak nak berubah? Ada orang cakap, Ustaz, saya dah perangai macam ni, saya tak boleh ubah. Mana boleh tak boleh ubah? Yang tak boleh ubah rupa bentuk kita. Tapi perangai boleh ubah. Jadi tuan-tuan, dalam masalah hadis yang kita baca ni, dia menceritakan tentang sifat marah. Kenapa saya hurai lama tentang sifat marah? Sebab sifat kita adalah sifat tanah. Tanah ni sifat dia sejuk. Tanah ni sifat dia subur. Tanah ni sifat dia mematikan. Mematikan racun, mematikan sifat buruk, mematikan semua benda. Jadi balik kepada asal kita, iaitu asal tanah. Bila maksud saya kata balik kepada asal tanah, tolong kontrol marah. Kerana marah itu sifat api. Kita bukan api. Iblis itu api. Kita tanah. Bila kita tanah, tolong jangan marah. Imam baca ayat panjang. Relax. Alhamdulillah dia baca ayat panjang-panjang. Lama aku dalam semayang. Tu, jangan marah. Berapa ramai yang marah? Duk maki dalam hati. Celaka Tok Imam. Luak macam mana Tok Imam tak faham? Tok Imam tak faham. Luak macam mana? Sepatutnya dia kena faham yang datang semayang tu orang sakit gaut, sakit jantung, sakit hati. Dia tolong kontrol elok. Yang kedua tuan-tuan, tentang masalah asal tanah kita itu tadi. Saya sebutkan tadi, balik pada asal. Kita jadi pada tanah. Tolong sabar. Yang kedua, saya nak sebut pada tuan-tuan, tanah itu sifatnya ialah mematikan. Kuman boleh mati dengan tanah. Cubalah tuan-tuan matikan. Bila nak marah tu, tuan-tuan matikan sifat marah. Matikan. Jangan ungkit marah. Saya tak suka kalau tuan-tuan sebut pantang. Saya Ustaz, pantang benar saya Ustaz. Mana orang tahu pantang tuan-tuan? Ada tuan-tuan tulis kat baju belakang tuan-tuan, pantang saya. Ada tuan-tuan tulis. Orang tak tahu. Saya ni pantang Ustaz. Kalau saya semayang, orang langkah, orang tekan, baru saya nak pergi depan. Itu pantang. Saya tumbuk pun tak apa Ustaz. Mana dia tahu? Dia tengok depan tu kosong. Dia langkahlah baru kamu. Memanglah makro. Tapi dah kamu tak pergi ke depan. Yalah, mintalah izin ni. Tekan-tekan pula. Pantang saya Ustaz. Nak buat macam mana? Orang bukan tahu pantang macam itu.
Saya ni Ustaz, pantang saya, orang panggil saya Hoi Ustaz. Ingat saya tak ada nama ke? Kali-kali pun name tag besar-besar, name tag. Senang orang panggil. Orang tak tahu nama kamu. Bila orang tak tahu nama kamu, dia panggil Hoi ke apa, dia buat macam mana? Relax lah. Cuba tuan-tuan tengok cerita seniman bujang lapuk. Yang 3 lapuk ni nak pergi tengok minta kerja dekat je studio Jalan Ampas. Kan jaga duduk tunggu situ. Sudin, kamu pergi tanya itu baik. Baik. Jaga. Saya pun ada nama apa Hoi. Ini orang Melayu kan? Saya dah kata. Cuba tuan-tuan tengok baik. Cakap lembut aja. Ini ke orang Melayu? Tidak ada budi bahasa. Saya pun ada nama. Dia pergi kat Piramli pula. Aku sudah kenal dengan dia lah. Entahlah duk panggil Hoi. Cuba pergi jumpa dia. Piramli dekat. Tuan, saya jaga saja. Saya bukan tuan. Juga. Tuan-tuan relax tenang. Saya katakan tadi matikan. Apa punca nak jadi marah? Balik rumah, isteri tak bancuh air. Bancuh sendiri. Apa sebab yang terkena nak marah? Saya Ustaz, saya balik mengaji ke, balik kuliah maghrib Ustaz, isteri tak pernah buka pintu Ustaz. Saya terasa Ustaz. Itu pun nak terasa. Apa susah? Tak payah. Kadang saya terasa Ustaz, apa salah kan? Buat air ke apa ke, tak ada Ustaz. Allah, pergi buat sendirilah, susah kak? Milo dah ada orang buat dah. Bancuh aja lagi. Ambil air, ambil Milo, kacau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Masa bancuh tu kuat sikit. Bunyi kuat-kuat sikit. Kan senang hidup kita. Tuan-tuan tengok baju tak sereka sendiri. Senang, tuan-tuan. Hidup tak susah. Senang. Habis tu apa guna saya beristeri Ustaz? Nak buat macam mana? Kamu juga salah pilih. Salah-salah siapa? Buat sendiri. Senang tuan-tuan. Hidup saya senang. Saya kata dekat isteri saya senang. Tak payah serika. Tak apa. Kalau nak serika pun bahagian atas saja jubah. Bahagian bawah tak payah serika. Sekejap lagi saya duduk atas kereta, dia kedut juga. Senang hidup. Cuba tuan-tuan hidup budaya hidup senang. Jiwa. Sebab tu kadang-kadang kita kata kat isteri kita, tak usah basuhlah baju tu kan kotor juga, biarlah gitu. Itu pun penyakit juga, bengong lah nama dia. Kalau kita semua membuang sifat nak jadi marah. Yang ketiganya, kita balik kepada tanah tadi. Tanah tadi yang kedua saya kata, tanah tu mematikan kuman. Kita matikan kuman-kuman marah. Yang ketiga, tanah itu menyuburkan. Tolong suburkan sifat pemaaf. Kerana lawan kepada marah ialah maaf. Maafkan dia. Kalau budak kecil, budak kecil oi, dia kan tahu apa. Dah. Orang tua abang oi macam itulah, beleter je, sabarlah abang. Anak muda pula biasalah abang, tengah duk hangat anak muda, sabarlah abang. Cuba kita jadi seorang yang menyuburkan jiwa. Ini dipanggil sebagai hati besar. Hati ada dua. Satu hati kecil. Satu lagi hati besar. Satu lagi kecil hati. Kecil hati saya Ustaz. Tak payah. Ambil dua benda ni. Yang pertama hati kecil. Hati kecil itu apa? Jiwa lemah. Jiwa lemah. Butang satu ni tak ada pun tak mau main masjid. Butang baju mana pak? Abang nak ke mana ni abang? Abang nak pergi kenduri kahwin. Butang baju aku mana pak? Siapa kahwin abang? Kawan abang lah. Siapa abang? Jamil. Jamil mana abang? Butang baju aku mana pak? Duk nak. Tuan-tuan, kadang-kadang orang sanggup tak datang masjid, paksa butang baju tak komplit. Satu set. Atau warna biru. Hak tengah-tengah ni warna hijau, hak atas ni warna biru muda. Oh, dia kata, ingat apa-apa lah. Warna-warni dia tak mau. Dia nak kalau hijau-hijau semua. Kalau biru-biru semua. Kalau merah-merah semua. Pakailah butang apa pun. Pasal apa yang kita nak besar-besarkan benda itu? Datanglah. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, tak tahulah dalam diri kita ni jenis apa. Tak boleh nak terima. Tak boleh nak maafkan orang. Kesilapan sikit kita ungkit. Cubalah hidup kita wal'afina 'anil nas. Maafkan orang.
Maafkan orang. Saya kalau mengajar tuan-tuan, kalau saya tengok tuan-tuan tidur, saya tak marah kat tuan-tuan. Saya akan marahkan diri saya. Sebab saya gagal menjagakan tuan-tuan. Bukan tuan-tuan yang lemah, saya yang lemah. Sebab saya mengajar tak menarik minat tuan-tuan sampai tuan-tuan boleh tidur. Inilah yang dikatakan memaafkan orang. Dia tak tahu. Setengah orang kita nak marah orang, tidak ada budaya maaf. Tuan-tuan tahu tak, budaya maaf ni budaya masuk syurga. Apa kata kita sebelum tidur malam? Sebelum tidur tu kita menghadap ke arah kiblat, kita doa, ya Allah, ampunkan segala jiran-jiran saya. Berilah kemaafan kepada mereka. Maafkanlah isteri saya. Saya ampunkan dosa isteri saya. Saya ampunkan segala dosa anak-anak saya. Saya ampunkan segala dosa jiran-jiran saya. Saya tidak ada simpan sedikit pun perasaan dendam pada mereka, ya Allah. Kalaulah kita tidur dalam keadaan tidak ada pandang buruk pada orang, syurga tuan-tuan. Berapa banyak orang yang tidur dalam keadaan benci pada isteri, benci pada suami, benci pada mak mertua, benci pada mak sendiri, benci pada jiran. Cuba tidur dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan tenang, budaya maafkan orang. Sakit jantung pun tak sampai. Kenapa sekarang tuan-tuan darah tinggi naik, jantung naik? Tuan Haji jantung kan? Allahu Akbar. Jadi saya tak kata kat Tuan Haji ni kena kontrol. Punca-punca kita ni jadi mengamuk, punca-punca ni kita jadi perasaan dengki, ialah kerana tidak boleh memaafkan orang. Sebesar mana pun perasaan dia, tolonglah maafkan. Kerana bukan sifat kita, bukan hak kita tidak memaafkan orang. Dan yang terakhir, yang keempat, sifat tanah itu apa? Sifat-sifat kepada tanah itu ialah satu sifat yang sejuk. Sejuk ni apa makna? Menyejukkan, meredakan. Kalau tuan-tuan tengok orang marah, tuan-tuan redakan kemarahan orang. Tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan marah, tuan-tuan redakan kemarahan dia. Ini sifat tanah. Jangan cari paksai pada isteri. Cuba tengok isteri tak suka apa, jangan kita naikkan kemarahan dia, turunkan. Bila isteri mengadu masalah di pejabat, redakan dia. Ini sifat tanah. Redakan kemarahan dia. Biasalah tu, tak ada apalah. Jangan duk ungkit, jangan duk hasut, jangan jadi hasad. Punca yang jadi banyak bergaduh sekarang ni ialah punca kita menyambar, punca kita menyiram minyak-minyak tanah supaya bertambah marah, supaya bertambah marah. Akhirnya dia akan membakar keseluruhan jiwa kita. Jadi tuan-tuan, 4 sifat tanah yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan sama-samalah kita fikir. Kita ni jenis pemarah nombor mana? Nombor 1 kah? Nombor 2 kah? Nombor 3 kah? Nombor 4? Cuma saya nak sebut yang terbaiknya ialah lambat marah dan cepat sejuk. Ambillah yang nombor itu. Nabi Musa cepat marah tetapi cepat sejuk. Itu Nabi Musa. Nabi Muhammad lambat marah dan cepat sejuk. Nabi yang paling cepat marah Nabi Musa. Dan dia adalah orang yang paling cepat sejuk. Nabi Muhammad adalah manusia paling lambat marah, tetapi bila dia marah paling cepat sejuknya. Jadi Nabi Muhammad ni adalah contoh kita. Cubalah tuan-tuan buat. Cubalah tuan-tuan buat yang terakhir saya sebutkan tadi. Tolonglah jadi orang yang lambat marah dan cepat sejuk. Kok sekadar itu kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ada bacaan doa sikit untuk adik Umar Zarif bin Ahmad Yohanis. Ya, malam ni beliau, adik ini membuat akikah, ayahnya membuat akikah dan kenduri akikah dua ekor kambing ya. Jadi tuan-tuan selepas kuliah ni, lepas sembahyang, jemput adik dan marilah kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan diberikan kebaikan kepada mereka. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang diberkati olehmu, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang diberkati olehmu ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu dengan penuh tawaduk dan khusyuknya ya Allah, berikanlah kekuatan iman kepada kami, tambahkanlah iman dan hidayah kepada kami, dan kekalkanlah hidayah dan iman kepada kami sehinggalah nyawa kami bercerai dengan badan kami.